Hai, bersua kembali. Ini merupakan sebuah mercu tanda yang terdapat di daerah Bau, Kuching, Sarawak. Mercu tanda ini menandakan terdapatnya 3 kaum yang terdapat di pekan ini, yaitu kaum Bidayuh, kaum Melayu, dan juga kaum Cina. Daerah Bau merupakan sebuah pekan kecil yang mana pekan ini telah dihuni oleh 3 kaum ini yang utama. Kini pekan Bau semakin membangun dan sering menjadi kunjungan pengunjung dari luar Kuching, malah dari luar Sarawak khususnya. Kenapa sebuah pekan kecil ini sering menjadi tumpuan pengunjung luar? Pastinya tempat ini ada keunikan dan menyimpan satu sejarah dan legenda serta mitosnya yang tersendiri. Apa yang ingin saya kongsikan di sini ialah tentang sebuah tasik buatan manusia yang dahulunya kaya dengan emas. Maka tasik ini ialah bekas lombong yang penuh dengan kilauan emas. Jom kita saksikan tasik biru daerah Bau. Tasik yang terletak kira-kira 35 km dari Bandaraya Kuching merupakan lombong emas yang terkenal di Sarawak dan mempunyai legenda serta mitosnya yang tersendiri yang mungkin ramai orang tidak tahu. Tasik biru yang dahulunya dikenali dengan nama Tai Parit oleh kaum Cina Hakka yang bermaksud parit besar. Tai Parit ini dahulunya pernah menyimpan emas yang paling cantik serta berkualiti, malah diiktiraf emas tercantik dunia. Tasik biru ini sebenarnya adalah sebuah tasik buatan manusia hasil pelombongan Cina Bau yang dikenali sebagai Tai Parit pada awal abad yang ke-19. Pelombongan di tasik tersebut kemudian telah diambil alih oleh Borneo Company Limited dengan nama Tai Parit Gold Mine dari tahun 1898 sehingga 1921. Penutupan Tai Parit ataupun penutupan lombong ini sebagai sebuah lombong emas adalah disebabkan oleh galian lombong tersebut telah mencecah kedalaman 200 kaki ke bawah. Kedalaman ini telah menyebabkan saluran air bawah tanah pecah dan menyebabkan lombong itu telah ditenggelami oleh air. Disebabkan oleh pengepaman air keluar dari tasik tersebut memakan pembelanjaan yang cukup banyak, Syarikat Borneo Limited telah mengambil keputusan untuk menutup lombong tersebut. Sebelum penutupan lombong ini, J.S. Gaiki, salah seorang ahli geologi di Syarikat Borneo Limited, telah menganggarkan bahawa jumlah batuan emas yang masih terdapat di bawah Tai Parit ialah sebanyak 28,000 tan, iaitu 7,700 ounce emas. Tasik biru kini menggamit pelancong untuk menikmati pemandangan tasik buatan manusia yang kebiru-biruan sambil merenung sejenak sejarah yang tersirat. Sejak bekas lombong tasik biru banjir pada tahun 1921, terdapat banyak kisah misteri yang timbul mengaitkan tentang tasik ini. Antara salah satunya adalah laporan akhbar pada tahun 1979 mengenai tragedi sebuah bas yang terjunam ke dalam tasik biru. Tragedi ini melibatkan sebuah bas milik Bau Transport Company dengan penumpang seramai 67 orang telah terjunam ke dalam tasik biru pada 7 Jun 1979 sekitar pukul 12.50 tengah hari dan telah mengorbankan 29 orang pelajar serta seorang guru pelatih akibat lemas di dalam tasik ini. Hanya 37 orang sahaja yang selamat, iaitu melibatkan pelajar, pemandu dan konduktor bas. Insiden ini dipercayai melalui mitos yang mana terjadi kononnya disebabkan oleh Raja Tanah memerlukan seorang manusia setiap 2 tahun untuk menjadi pengawalnya. Mengikut cerita dongeng penduduk setempat, tasik ini juga dikatakan menjadi habitat kura-kura emas yang menyebabkan ia menjadi tumpuan ramai.
Daripada cerita mitos yang lain pula, dikatakan Tasik Biru ini dikaitkan dengan misteri kemunculan tiga raksasa sekitar tahun 1988 yang dikatakan berukuran 3 meter panjang berenang di bawah permukaan tasik, mengakibatkan pemandangan cantik ini nampak suram dan menyeramkan. Malah, keindahan tasik itu membuatkan penyair Kamala atau Ahmad Kamal Abdullah mengabadikan dalam sajak beliau, iaitu sebanyak 21 baris yang bertajuk Tasik Biru. Kini, Tasik Biru yang memiliki kedalaman 91 meter dan meliputi keluasan kira-kira 6 hektar telah dihidupkan kembali dan dijadikan antara sebagai lokasi pelancongan daerah bau, yang mana kawasan ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas seperti tandas, kedai makan, taman rekreasi dan juga sebagainya. Berdasarkan apa yang saya lihat sendiri, kini Tasik Biru telah menjadi satu destinasi yang sangat menarik dan dibuka kepada orang awam untuk merasai sendiri berjalan melintasi tasik di aras laluan terapung serta berpeluang menaiki bot sambil bersiar-siar di dalam tasik. Jika dahulu tasik ini nampak sangat menyeramkan, kini tasik ini hidup sebagai satu destinasi riadah yang pastinya memikat hati setiap lapisan pengunjung untuk merasai sendiri suasana Tasik Biru yang indah dan mendamaikan. Sebagaimana tasik lain, Tasik Biru ini mampu menggamit pelancong untuk singgah sebentar bagi menikmati pemandangan dan udara yang segar dan melihat sendiri tasik buatan manusia yang kebiru-biruan itu sambil merenung sejenak sejarah yang tersirat di dalamnya. Dahulunya, Tasik Biru turut dipromosikan melalui penganjuran pesta Tasik Biru yang diadakan setiap tahun dengan berbagai aktiviti termasuk lomba rakit dan perahu, bot kawalan jauh serta banyak lagi. Walaupun tasik ini menyimpan berbagai kisah misteri, namun langkah kerajaan negeri menaik taraf ia sebagai sebuah kawasan riadah bagi menggamit kedatangan pengunjung dapat melenyapkan kebimbangan orang ramai mengenai kejadian yang pernah berlaku di dalam tasik ini. Sekiranya kita datang ke Pau, datanglah ke Tasik Biru, kerana sekarang ini Tasik Biru betul-betul indah dan ianya satu destinasi yang begitu menyeronokkan dengan keindahan alam semula jadinya yang masih dipelihara. Di sini kita akan dapat menyaksikan banyak aktiviti yang boleh kita lakukan, yaitu dengan bermain bot serta berjalan di atas pelampung merentasi tasik ini.